Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenali definisi patah tulang dan klasifikasi utama. Patah tulang merupakan kecederaan yang berlaku apabila struktur tulang mengalami kecederaan akibat hentakan, tekanan atau trauma yang melalui tahap ketahanan tulang. Kecederaan ini bukan sahaja menyebabkan tulang, malah turut memberi kesan kepada tisu sekeliling seperti otot, saraf dan saluran darah. Oleh itu, patah tulang merupakan kecederaan serius yang memerlukan rawatan segera dan tepat memastikan proses penyembuhan yang optimum. Okey, kita pergi ke aplikasi utama. Secara umumnya, patah tulang terbagi kepada dua, iaitu patah terbuka dan tertutup. Patah tertutup berlaku apabila tulang yang tidak menembusi tulit, walaupun tiada luka terbuka yang kelihatan. Pesakit masih akan mengalami kesakitan, bengkak dan gangguan fungsi pada bahagian yang terlibat. Manakala patah terbuka berlaku apabila tulang yang menembusi kulit dan terdedah kepada persekitaran luar. Keadaan ini lebih berisiko kerana boleh menyebabkan jangkitan serius dan memerlukan rawatan kecemasan segera. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang epidemiologi dan insiden kes patah tulang terbuka dan tertutup. Terdapat beberapa kumpulan yang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami patah tulang terbuka dan tertutup, iaitu warga emas, atlet dan individu yang terlibat dalam kemalangan. Pertama, dalam kalangan warga emas, golongan ini merupakan kumpulan yang berisiko tinggi untuk mengalami patah tulang kerana berlakunya penurunan ketepatan tulang atau osteoporosis. Apabila ketepatan tulang berkurang, tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah walaupun akibat hentakan kecil. Kemalangan jatuh merupakan punca utama patah tulang dalam golongan warga emas, terutamanya melibatkan tulang pinggul, pergelangan tangan dan tulang belakang. Seterusnya, atlet dan individu yang aktif bersukan. Risiko patah tulang dalam kumpulan ini biasanya berpunca daripada kontra fizikal yang agresif semasa pertandingan atau latihan, seperti dalam sukan hoki, rugby dan bola sepak. Selain itu, tekanan yang berulang pada tulang tanpa rehat yang mencukupi boleh menyebabkan patah tulang tekanan atau stress fracture. Kecederaan ini berlaku akibat penggunaan anggota badan secara berlebihan dalam tempoh yang panjang. Sekali, kes yang punca daripada kemalangan. Trauma berimpak tinggi seperti kemalangan jalan raya, jatuh dari tempat tinggi atau kemalangan industri merupakan antara penyumbang utama kepada kejadian patah tulang terbuka dan tertutup. Dalam situasi ini, tulang panjang seperti femur, tibia dan humerus sering terlibat kerana menerima daya hentakan yang kuat. Kecederaan seperti ini lazim berlaku dalam kalangan remaja dan orang dewasa yang aktif. Untuk memahami kecederaan patah tulang, kita perlu mengetahui struktur asas tulang. Tulang terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu tulang kompak yang padat serta tulang spongiasa yang lebih ringan dan berongga. Di bahagian luar tulang terdapat lapisan peristeum yang kaya dengan salur darah dan saraf. Lapisan ini memainkan peranan penting dalam proses penyembuhan tulang. Apabila patah berlaku, kecederaan bukan sahaja berlaku pada tulang. Otot boleh mengalami kekejangan atau koyakan. Salur darah boleh pecah dan menyebabkan pendarahan dalaman, manakala saraf boleh terjejas sehingga menyebabkan kebas atau kehilangan fungsi pergerakan. Seterusnya, kita beralih kepada tindak balas biologi badan sejurus selepas berlakunya patah tulang, iaitu fasa keradangan. Fasa ini adalah tindak balas automatik dan kritikal yang berlaku melalui dua proses utama. Yang pertama ialah aliran darah meningkat. Badan akan mengalirkan lebih banyak darah ke kawasan kecederaan untuk membawa sel imun, mediator keradangan dan oksigen yang diperlukan untuk memulakan proses pemulihan. Yang kedua ialah rembesan sitokin dan mediator kimia. Bahan kimia ini dirembeskan untuk merangsang tindak balas pertahanan badan. Proses ini biasanya ditandai dengan simptom seperti bengkak, kemerahan, rasa panas dan kesakitan. Walaupun fasa ini menyakitkan, kita perlu faham bahawa fasa keradangan sebenarnya adalah langkah pertama yang wajib dan sangat penting bagi memulakan proses pembaikan tisu tulang yang baru.
Slide seterusnya adalah 4 fase penyembuhan tulang. Proses penyembuhan tulang berlaku dalam 4 fase utama, yaitu fase pertama ialah hematoma, di mana darah akan membeku di kawasan patah dalam beberapa jam pertama selepas kecederaan. Darah beku ini membentuk rangka awal yang membantu melindungi kawasan tersebut. Seterusnya ialah fase kalus lembut, di mana tisu fibrocartilage mula terbentuk untuk menyambungkan kedua-dua hujung tulang yang patah. Struktur ini masih belum kuat tetapi penting untuk kestabilan awal. Kemudian masuk ke fase kalus keras, yaitu fase ketiga, di mana kalus lembut tadi akan bertukar menjadi tulang baru melalui proses osifikasi secara berperingkat. Pada tahap ini, tulang menjadi lebih kuat. Akhir sekali, yaitu dalam fase remodeling, di mana tulang akan dibentuk semula kepada bentuk asalnya mengikut tekanan mekanikal daripada aktiviti harian. Proses ini boleh mengambil masa berbulan-bulan hingga tulang kembali normal dan kuat seperti sedia kala. Slide ini menunjukkan perbandingan antara patah terbuka dan patah tertutup. Bagi patah tertutup, kulit masih utuh dan risiko jangkitan adalah rendah, kerana kawasan patah tidak terdedah kepada persekitaran luar. Kehilangan darah juga biasanya terkawal dalam tisu lembut. Sebaliknya, patah terbuka melibatkan koyakan kulit dan pendedahan tulang kepada persekitaran luar. Ini meningkatkan risiko jangkitan seperti osteomyelitis. Selain itu, pendarahan boleh menjadi lebih serius dan kerosakan tisu lembut juga lebih teruk. Oleh itu, patah terbuka memerlukan rawatan kecemasan yang lebih agresif seperti debridement dan kawalan jangkitan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang mekanisme bagaimana patah tulang boleh berlaku. Patah tulang berlaku apabila daya atau tekanan yang dikenakan pada tulang itu melebihi kemampuan tulang untuk menahannya. Terdapat beberapa mekanisme utama yang menyebabkan kecederaan ini berlaku. Antaranya, pertama adalah trauma langsung. Trauma langsung ini berlaku apabila terdapat hentakan yang kuat secara terus pada kawasan tulang. Contohnya apabila seseorang yang dipukul dengan objek yang keras atau terlibat dalam kemalangan jalan raya. Hentakan tersebut boleh menyebabkan tulang retak atau patah pada lokasi yang diterima dan menerima impak. Untuk kedua pula, trauma yang tidak langsung ini, dalam situasi ini daya atau tekanan yang tidak berlaku secara terus pada kawasan yang patah. Sebaliknya, daya kilasan atau putaran dipindahkan ke bahagian tulang yang lain sehingga menyebabkan patah. Sebagai contoh, seseorang itu yang terceliuk dengan kuat ketika bersukan boleh mengalami patah tulang tibia walaupun hentakan berlaku secara langsung pada tulang tersebut. Untuk ketiga ialah faktor kekuatan dan ketumpatan tulang. Macam yang kita tahu, risiko patah tulang juga dipengaruhi oleh tahap kesehatan tulang seseorang. Tulang yang lemah atau rapuh akibat keadaan seperti osteoporosis lebih mudah patah walau menerima impak yang rendah berbanding tulang yang sehat. Untuk kesimpulannya, patah tulang yang berlaku akibat trauma langsung, trauma tidak langsung ataupun kelemahan struktur tulang itu sendiri. Oleh itu, penjagaan kesehatan tulang dan langkah keselamatan amat penting bagi mengurangkan risiko kecederaan. Sekian. Slide yang seterusnya ialah protokol penilaian sistematik. Protokol penilaian sistematik digunakan untuk menilai kecederaan dengan lebih teratur dan selamat sebelum rawatan lanjut diberikan. S adalah untuk safety first, yaitu keselamatan kawasan. Langkah pertama ialah memastikan kawasan sekitar mangsa adalah selamat. Ini penting untuk menghilangkan risiko kecederaan tambahan kepada mangsa dan juga penyelamat sebelum sebarang penilaian fizikal dilakukan. H pula adalah histori, yaitu mekanisme kecederaan. Seterusnya, maklumat tentang bagaimana kecederaan berlaku perlu dikumpulkan daripada mangsa atau saksi.
Ini membantu dalam menganggar lokasi serta tahap keterukan patah. O pula adalah observation, yaitu pemerhatian tanda. Pemerhatian dilakukan untuk mengenal pasti tanda-tanda seperti bengkak, lebam, deformity, atau perubahan untuk anggota serta kewujudan luka terbuka atau tulang yang mungkin terkeluar. P pula ada palpation, yaitu sentuhan lembut. Kemudian sentuhan secara perlahan dilakukan di kawasan sekitar kecederaan untuk menilai tahap kesakitan serta kemungkinan ketidakstabilan tulang. Dan terakhir yaitu N, neurovascular, check, pemerhatian saraf. Akhir sekali, pemeriksaan saraf dan aliran darah dilakukan dengan pemeriksaan denyutan nadi di ujung anggota, suhu kulit, keupayaan menggerakkan jari, serta tahap sensasi seperti kebas. Saya akan menerangkan tentang pengurusan bantuan awal bagi kes patah tulang terbuka. Pertama sekali, kawal pendarahan dengan menutup luka menggunakan kain yang bersih atau steril. Langkah ini penting bagi mengurangkan kehilangan darah serta mencegah risiko jangkitan kuman. Seterusnya, lakukan imobilisasi atau splinting dengan menggunakan anduk atau tuap. Tujuannya adalah untuk menstabilkan bagian tulang yang patah dan mengelakkan pergerakan yang boleh memburukan kecederaan. Selain itu, mangsa perlu dipantau bagi mengenal pasti tanda-tanda kejutan atau shock. Pastikan mangsa berada dalam keadaan selesa dan diselimuti bagi mengekalkan suhu badan. Bantuan kecemasan juga perlu dihubungi dengan segera untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kesimpulannya, tindakan bantuan awal yang betul dan pantas amat penting untuk mengurangkan komplikasi serta meningkatkan peluang pemulihan mangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa perkara yang perlu dielakkan semasa memberikan bantuan awal kepada mangsa patah tulang terbuka. Pertama, jangan sesekali menolak tulang yang terkeluar masuk semula ke dalam kulit, karena tindakan ini boleh menyebabkan kerusakan tisu yang lebih serius serta meningkatkan risiko jangkitan. Kedua, jangan coba meluruskan tulang yang bengkok secara manual tanpa bantuan pakar perubatan, karena ia boleh memburukkan lagi kecederaan yang dialami oleh mangsa. Selain itu, kurangkan pergerakan mangsa dan elakkan memindahkannya kecuali jika keadaan persekitaran berada dalam situasi yang berbahaya. Sebagai kesimpulan, bantuan awal hendaklah diberikan dengan berhati-hati dan mengikut prosedur yang betul bagi memastikan keselamatan mangsa sebelum perawatan lanjut diberikan oleh petugas kesehatan. Oke, sebagai kesimpulannya, patah tulang merupakan kecederaan yang boleh berlaku akibat trauma langsung, trauma tidak langsung, atau kelemahan struktur tulang itu sendiri. Khususnya bagi patah tulang terbuka, kecederaan yang dianggap sebagai case trauma yang lebih kompleks karena melibatkan risiko jangkitan yang tinggi dan memerlukan rawatan yang segera. Oleh itu, pengenal pastian mekanisme kecederaan atau penilaian mangsa mengikut protokol yang betul serta pelaksanaan bantuan awal yang pantas dan sistematik adalah sangat penting. Tindakan yang tepat dapat membantu menstabilkan keadaan mangsa, mengurangkan kesakitan, dan mencegah komplikasi seperti jangkitan dan mempercepatkan proses pemulihan. Bagi kesedaran mengenai tanda-tanda patah tulang dan langkah bantuan awal yang betul juga penting bagi memastikan mangsa mendapat rawatan yang sewajarnya dan secepat mungkin. Dengan itu disimpulkan bahwa tindakan awal yang cepat, tepat, dan selamat memainkan peranan penting dalam meningkatkan pemulihan mangsa patah tulang. Sekian, terima kasih.